Maka isilah perut kita sepertiga dengan makanan, sepertiga dengan minuman, dan sepertiga itu dibiarkan untuk pernafasan. Asas dalam hidup kita untuk sihat dan untuk tidak sakit. Jom kita cek tengok, ya. Jom kita cek tengok. Baik, ada satu soalan daripada Nur Hayati Ismail. Betul ke Ustaz? Orang kata biar tak cukup makan, jangan tak cukup tidur. Pada asasnya kedua-duanya perlu. Tidur perlu cukup. Maksud cukup itu sekedar memadai, yang berpandukan sunnah Nabi SAW. Tidur sama seperti makan. Makan juga perlu cukup. Kalau tak cukup, badan kita tak sihat, tak cukup kekuatan, imun badan menjadi lemah dan sebagainya untuk menangkis segala macam penyakit. So kedua-duanya, makan perlu cukup, ini maksudnya memadai, dan juga tidur juga kita perlu yang memadai. Sebab tu kita dalam kitab kita, sama ada kita nak makan, sama ada kita nak tidur, sama ada kita nak solat, sama ada kita nak rawat apa-apa pun, kita merujuk kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada permulaan ini, Nabi bagi tahu ciri yang kedua yang kita bincang pada hari ini, ya, ciri dia adalah untuk menyelamatkan diri kita daripada penyakit, atau prevention better than cure, pencegahan lebih baik daripada mengubat. Ini adalah dengan cara memerhatikan cara kita makan. Cara kita makan. Dan kemudian jangan dengan cara memerhatikan juga apa yang kita makan. Maksudnya dalam Islam diajar lebih awal lagi. Bukan kata orang putih buat piramid makanan dan sebagainya. Dalam Islam dah diajar awal. Diajar mengikut kesesuaian, mengikut fitrah. Ya, manusia ini dia perlukan makan, tapi makan jangan sampai mengikut hawa nafsu. Maka sebab itu kalau kita tengok Nabi SAW kata, perut kita kalau dibiarkan dengan isi makanan ni, dia akan jadi buruk. Maka kalau kita lihat pula tulisan Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu, dia juga pernah menyatakan perkara yang paling buruk adalah perut apabila diisi sehingga kenyang, maka akal menjadi perlahan. Akal menjadi perlahan bila perut kenyang, dan mata menjadi layu, tubuh badan menjadi lesu. Itu memang betul. Ini tulisan Imam Syafi'i sendiri. Sebab tu dalam hidup kita, Nabi dah bagi tata cara kita, dah bagi bentuk pemakanan. Kalau nak makan juga beberapa suapan. Kalau beberapa suapan tu belum memadai, maka sepertiga dalam perut kita ni 3/3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk pernafasan, sepertiga untuk minuman. So itu maksudnya sepertiga ni dibiarkan kosong. Jadi kita tak boleh makan sampai sekenyang-kenyangnya, tak boleh. Sampai sendawa tambah. Ya. Baik, ini asas dia. Maka sebab itu bila kita tengok dalam didikan Nabi SAW, maka dia menjadi cukup sempurna. Ya. Baik. Ingat ya, apa yang kita makan itu dia akan merubah diri kita dan sebagainya. Ini penting sangat-sangat, ya. Ini penting sangat-sangat. Okey. Baik. Ustaz, macam mana kalau ada gastrik? Sama sahaja. Ruby Abu Bakar. Mana-mana kalau kita pergi jumpa doktor pun, ya, orang yang ada gastrik ni bukan doktor suruh makan sampai melampau-lampau, bukan. Tapi doktor suruh makan kerap dengan makan sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Orang gastrik bukan tak boleh puasa, boleh. Dia kena ambil makanan lebih pada awal pagi. Ya, maksudnya sebab tu Islam ketika nak puasa dia ada sahur. Dalam sahur itu dia bolehlah mengambil makanan mengikut kesesuaian tubuh badan dia, sama seperti bila dia ada gastrik dan sebagainya. Okey. Orang tua-tua dulu pesan jangan makan banyak, nanti benak. Okey, betul lah tu. Ya, memang betul lah. Ya, orang tua-tua dulu kita dah pesan dah, jangan makan terlalu banyak. Ya, jangan makan terlalu banyak. Sebab makan banyaknya mata layu, badan lesu, otak beku. Ya, mata layu, badan lesu, otak beku. Nak fikir susah, nak itu, kira nak tidurnya, nak bergerak pun susah, berat dan sebagainya. So simple. Simple.
Terutama saya so fokus kita adalah kalau kita nak makan maksimum sepertiga perut kita makanan, sepertiga dengan minuman, sepertiga dibiarkan untuk pernafasan. Itu asas dia. Baik, seterusnya daripada cara pemakanan itu, maka Nabi mengingatkan kita macam mana nak menyelamatkan diri kita daripada penyakit. Maka Nabi menyelamatkan kita, Nabi bagi kita cara untuk selamat daripada penyakit dengan teknik makan yang betul. Okey, kalau ikut sunnah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, sebelum makan tu basuh tangan dulu. Bukan kerana ada COVID. Kan ni kita COVID. COVID baru kita nak belajar. Oh, basuh tangan. Tak. Islam mengajar daripada zaman 1400 tahun dulu lagi dah. Masa nak makan atau selepas makan, maka basuhlah tangan sebelum makan dan selepas makan. Basuh tangan dulu bagi bersih, itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, jangan lupa baca doa makan. Apa doa makan? Bismillah. Apa doa makan? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah, cukup. Yang tu je. Kadang-kadang kita baca, doa panjang baca. Makan pun tambah 2-3 kali, panjang masa je. Nabi baca pendek, makan sikit. Kita baca panjang, makan pun banyak. Tu kan. Sebenarnya kalau ikut sunnah Nabi SAW, waktu dia nak makan, bentuk kita dah nampak kan, bentuk sepertiga itu. Maka ketika nak makan, maka basuh tangan. Sunnah dia, maka basuh tangan. Kemudian masa betul-betul kita dah nak makan tu, baca doa dia. Dalam hadis Nabi baca Nabi baca bismillah. Kalau kita nak sambung sikit, bismillahirrahmanirrahim. Doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar tu doa tu dhaif. Itu bukan hadis yang sahih. Jadi yang paling simple bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, supaya kita makan ni rasa syukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, supaya dengan makan kita ni makan yang mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Maksudnya bila makanan tu masuk pada kita walaupun sedikit tapi rasa mencukupi. Walaupun makanan tu masuk sikit, dia jadi darah dan daging kita, dan darah daging yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak nak ngatur makan ni daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah Sarawak pun pergi, tapi lagi makan lagi lupa Tuhan, lagi makan lagi lambat solat. Maka yang tu tak boleh. Sebab tu pada permulaan selepas kita basuh tangan, kita nak makan, kita bacalah, sebut nama Allah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga makan kita itu makan sesuatu yang barakah, yang menjadikan tubuh badan darah yang jadi, daging yang jadi itu, maka daging dan darah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya, ketika makan, sunnah dalam hadisnya adalah makan menggunakan 3 jari jika mampu. Saya sebut di hujungnya, makan menggunakan 3 jari jika mampu. Maksud dia, yang pertama, ulama kata betul, makan dengan 3 jari. Makan, ambil roti, ambil gelas air, ambil kuih, ambil apa, ambil buah kan sebagainya, menggunakan 3 jari. Satu, bila menggunakan 3 jari itu tidaklah nampak melampau benar bila ambil makanan menggunakan 3 jari itu. Dan ada sebahagian ulama mengatakan 3 jari itu adalah supaya kita makan tu mengambil sedikit-sedikit. Tidaklah sekali angkat satu senduk. Patut angkat satu sudu, kita angkat satu senduk. Okey. Jadi guna 3 jari pada makanan yang boleh kita ambil sebagai 3 jari, insya-Allah tak ada masalah. Ini cantik. Ini cantik. Baik. Yang keempat, kita nak jaga diri kita supaya makan ni menjadi satu pendinding kepada kita daripada masuknya penyakit, atau prevention better than cure ni dengan makanan ni macam mana? Setelah kita makan dengan 3 jari, kemudian
Seterusnya, ya, kita makan dengan, pastikan makan dengan tangan kanan. Ini penting ni. Ya, makan dengan tangan kanan walaupun awak tu left handed. Walaupun awak itu orang tangan kidal, tetapi sampai bab makan, makanlah dengan tangan kanan. Tapi sayang, hari ni kita bukan takat tangan kanan, tambah dengan tangan kiri, satu sudu, satu garpu, atau satu garpu, satu pisau dan sebagainya. Ya, kaedah yang terbaik adalah keseluruhan makan menggunakan dengan tangan kanan sahaja, melainkan ada keperluan menggunakan tangan kiri. Keseluruhan makan menggunakan tangan kanan sahaja, itu yang terbaik sekali. Itu yang terbaik sekali. Kenapa? Kerana tangan kanan ni memang Allah jadikan sedemikian untuk buat yang mulia-mulia. Baik. Yang kelima, seboleh mungkin elakkan makanan panas. Atau seandainya ada makanan panas, tunggu dia sejuk dulu atau suam-suam dulu. Jangan gelojoh makan. Ya, Nabi sebut, ya, dalam hadis, ulama tengok hadis-hadis Nabi ni, Nabi tak suka makan makanan yang panas. Ya, makanan panas ni kita kena tunggu dia jadi suam dulu atau jadi sejuk dulu, jangan gelojoh makan kelang kabut dan sebagainya. Baik. Yang keenam, selepas makan atau selesai makan, maka sunnah dia adalah kita jilat jari. Ya, sunnah dia adalah kita jilat jari. Malah kalau kita baca di dalam kitab Riyadhus Salihin, bukan hanya jilat jari, jilat sudu, jilat garpu, jilat pinggan, jilat talam dan sebagainya. Kenapa? Sunnah dia, masa lepas kita makan, kita jilat jari, maka jari kita akan sapu di atas periuk kita, ada sisa makanan, maka kita jilat jari kita. Itu maksudnya itu. Ya, baik. Ini penting. Okey. Jadi cerita dia, ini sunnah Nabi. Baik,